Muka surat 4, hadis yang ke-305. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Hari ini insya-Allah kita akan terus membaca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berada di muka surat 4. Volume kedua, iaitu tajuk baru, tajuk yang ke-143, Babu ma yajibu min aunil malhuf. Bab pada menyatakan barang yang wajib daripada membantu orang yang sengsara atau orang yang teraniaya. Jadi dalam hadis ini akan disebut oleh Rasulullah bahawa wajib bagi orang mengaku dirinya Islam untuk membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang teraniaya, dan orang-orang yang terzalimi. Dengan apa cara pun. Ada orang terkabir membantu mungkin dengan kata-kata nasihat. Ada orang membantu dengan material, duit. Ada yang membantu dengan buah fikiran. Membantu semestinya pakai duit. Okay? Yang anggap rupa keperluan orang yang dibantu tersebut. Kita lihat hadis ini. Hadis marfu'. Haddatsana Al-Uwais qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Abi an Urwah an Abi Murawih an Abi Zar radhiyallahu an su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu khairun qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi. Qala fa ayyur riqabu afdal? Qala aghlaha samana wa anfasuha inda ahliha. Qala afara'aita illam astati' ba'dal amal? Qala tu'inu da'i'a aw tasna'u li-ikhraq. Qala afara'aita in da'uftu? Qala tada'un nasa minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqaha ala nafsika. Ia punya hadisnya dalam bahasa Arab yang disabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya dalam bahasa Melayu lebih kurang? Daripada Abu Zar ditanya kepada Nabi, apakah amal yang paling baik? Orang nanya Nabi, amal apa paling baik? Kerja apa paling baik? Atau amalan apa, ibadat apa yang paling baik? Nabi menjawab, beriman kepada Allah. Ya dulu.
Kerana kita orang Islam tu, yang menentu kita Islam ini si Islam ialah beriman kepada Allah. Bayang ucap, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Mun si ada ya, polah banyak ni pun amal, si ada pahala. Bila ada beriman dengan Allah, yang tukang beri pahala kan Allah. Kita dah si percaya dengannya, si nak beri kita. Makanya Islam permulaannya, Nabi kata, apa amalan yang paling baik? Iaitu amal yang kau menjurus kepada mempercayai kepada adanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah walaupun si nampak. Karena kita akan nampaknya di akhirat nanti seperti mana yang kita sebut dulu. Setelah kita mati, kita dihidupkan semula. Kita siapa yang masuk syurga, siapa masuk neraka. Siapa yang masuk syurga beruntung. Bukan ajaknya dapat nikmat syurga tersebut, malahnya dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Ya, satu. Kedua, berjihad pada jalan Allah. Berjihad tu, jihad tu maknanya luas. Kadang-kadang kita tu mendengar jihad berperang. Ya, salah satu. Apabila kita diganggu, kita wajib mempertahankan diri. Peranglah. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dulu, beberapa kali berjihad. Karena orang ganggu. Orang kafir Quraisy pada masanya mengganggu Nabi. Mengganggu para sahabat Nabi. Maka kita disuruh mempertahankan diri untuk berjihad. Kerana Islamnya si ngaco orang dulu. Coba kita selidik semua sejarah dalam dunia tu. Ni negara Islam nyerang orang. Si ada. Yang banyak nyerang siapa? Orang putih jajah Malaysia, jajah Indonesia, Belanda, Portugis dulu, Jepun jajah kita beratus tahun. Inggris menjajah kita. Jepun sekejap aja lah. Seluruh dunia pernah dijajah. Siapa jajah? Orang Islam. Bukan. Orang kafir. Yang menjajah dan memerangi kita. Sikan kita diam memerang kita. Tentulah kita bereaksi juga. Maka reaksi itu dipanggil jihad. Okey. Reaksi itu dipanggil jihad. Mempertahankan maruah agama. Mempertahankan maruah Muslim. Okey. Adalah satu kewajipan ke atas kita orang Islam. Macam ada orang anak Nabi Muhammad. Nah, Nabi kita, dia anak. Quran kita dibakar. Di Denmark ya. Kayak di England. Di Amerika. Adakah Quran ada ngaconya lah? Tapi dibakar. Apakah kita diam? Kita tunjuk pasangan lah. Kita pergi ke kedutaan sidak. Untuk bukan kita nak berperang, nak bertembak apa sih. Kita meluahkan perasaan kerana mereka menghina agama kita dan Al-Quran, kitab suci kita. Itu jihad. Dalam Islam itu adalah jihad. Kita bersungguh-sungguh untuk beribadat yang diperintah oleh Allah Ta'ala pun jihad. Kita pergi haji, jihad. Pahalanya, pahala jihad. Kita bekerja, kena itu, menafkahkan anak isteri kita. Bekerja dapat duit, menafkahkan anak isteri kita, pun pahalanya jihad. Nah, besar kan pahala. Setiap suap nasi yang dimakan oleh anak bini kita, setiap butiran nasi yang dikira pahala. Jadi, apabila kita dah percaya dengan Allah, semua perbuatan kita
si rugi. Semua dijadikan pahala. Ya, relax, elok ya. Apa guna pahala? Pakai bekal mati. Kita orang Islam percaya, semua amal yang kita pola, dapat pahala. Pahala ialah nanti jadi alat transaksi kita di akhirat. Di dunia tu, transaksinya duit nak. Cucuk ATM, beli dengan QR lah, macam-macam ni tu nak. Semua pakai duit. Tapi di akhirat, saya dah pakai duit. Sebab kita orang Islam mati, si diberi baju. Diberi kefan aja. Kena menyawang baitnya di akhirat akan diberi pakaian persalinan daripada syurga. Menyawang bait lah. Akan diberi persalinan pakaian daripada syurga. Dan akan ditempatkan di dalam syurga. Itulah hasil pahala yang kita pola tiap hari. Pahala puasa kita, pahala semayang kita, pahala sedekah kita, pahala umrah, pahala haji, pahala sedekah, pahala berbuat baik kepada ibu bapa, pahala berbuat baik kepada jiran tetangga, pahala berbuat baik kepada orang tua. Macam-macam yang boleh menghasilkan pahala. Kalau kita beriman dengan Allah. Nombor satu tadi. Okey. Mesti beriman sih. Polah lah kau banyak ni kebaikan saya. Dianggap debu-debu aja. Faja'alnahu haba'am mansura, kata dalam Quran. Semua amal-amal orang yang tidak beriman, kami jadikan seperti debu berterbangan. Tikam, hilang. Tikam, hilang. Saya ada faedah. Tapi apabila kita beriman, setiap kerja kita, setiap amal kita, setiap kebaikan kita dikira pahala. Wah, hebat. Okey, hebat. Baik, kemudian dia bertanya lagi. Memerdekakan hamba yang bagaimana lebih utama? Zaman dulu kan ada hamba. Zaman kita kini itu saya dagi. Dah dihapuskan perhambaan yang saya dagi. Dulu sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, sistem pada masa saya menggunakan sistem perhambaan. Manusia jadi hamba boleh dijual, boleh dibeli. Bekerja tanpa had, tanpa gaji. Ya hamba. Kita dah lejuk hanya jual. Kau tu dah tua dah. Dapat kerja lagi, jual tak? Dan angkat cerita Piramli. Cerita apa nama cerita? Jual hamba. Ya dikira salah satu yang kita lihat contoh-contoh zaman dulu macam ya. Tapi masih tersebut dalam hadis karena Nabi bersabda 14,000 tahun lepas sudah 1400 years ago dah Nabi bersabda 1446 Hijriah. Okey. Zaman kini itu, jadi kita perlulah untuk kita ignore aja benda ya. Kerana Nabi madah, mau kita, orang yang nanya, mau kita nak membebaskan hamba, bersabarlah zamannya. Seorang hamba, macam Bilal. Bilal tukang azan Nabi kan asalnya hamba. Orang negro. Zaman Nabi dah ada negro. Zamannya tengah diseksa oleh tuannya, majikannya. Dijemur di panas, kat tingkah batu atas dada, batu besar. Ya kau. Dipaksanya nyuruh murtad. Kerana bila tu dah masuk Islam secara senyap-senyap. Bila majikannya tahu, udahnya diseksa, dipaksa untuk murtad daripada Islam. Nya si mau. Macam ni pun orang yang nyeksanya tingkah batu besar atas dada, jemur di padang pasir. Si pakai baju. Tetapnya nyebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Berarti ahadun ahad Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Satu.
Tuhan cuma satu lah maksudnya. Dan nyatanya orang nyebut Tuhan 3. Sebut macam mana? Tuhan 5. Bahalaya Tuhan aku. Nyasi mau. Nyetap ada Allah Maha Satu. Allah Maha Satu. Apabila Abu Bakar lalu di kawasannya tengah kisah, Abu Bakar masa saya dah Islam dah. Terus yang madah dengan tuan nak nyeksa hambanya tak. Wahai fulan, merdekakan hamba kau. Aku nak melinya. Meli. Itu tadi. Tak langgar. Memerdekakan hamba yang bagaimana lebih utama? Nabi jawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Kan lagi muda Bilal ya. Abu Bakar Umar, aku memerdekakannya berapa? Berapa ratus dinar. Duit masa saya pakai dinar. Anak ambil dinar. Duit emas. Lepaskannya. Terus dia ambil, dia ambil mandi. Dia apa semua. Pergi berjumpa dengan Nabi kita, Rasulullah. Rasulullah pun melantiknya jadi. Ini ada suara bagus. Melantik jadi tukang azan. Sebab ya orang kini itu, selalu tukang azan disebut apa? Pak Bilal. Namanya ya lah. Namanya dulu Bilal. Orang kini itu di masjid suruh. Ni Bilal tak? Si bang. Ayo punya bang. Bilal lah bang. Tapi Bilal Melayu. Bukan Bilal Arab. Okey, kita pendekkan cerita hal hamba kerana zaman tu dah ada sistem perhambaan lagi. Kemudian dia bertanya lagi, sahabat Tek, apakah pendapatmu sekiranya aku tidak mampu melaksanakan sebahagian daripada amal tersebut? Macam ni Rasulullah, mun aku sik mampu macam ni. Bukan semua orang mampu nak. Aku sik mampu macam ni. Memerdekakan hamba aku sik mampu, saya ada duit. Dan benda-benda lain tadi pun aku sik mampu. Apa yang patut aku buat? Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam, engkau membantu orang yang susah. Ni ada orang susah, bantu. Bantu sih semestinya dengan wang ringgit. Bantu boleh dengan nasihat. Bantu boleh dengan ucapan. Bantu boleh dengan akhlak kita dengannya. Pertolongan kita. Berinya makan, berinya minum. Atau bantu dengan wang ringgit. Langgar keperluannya. Menyifsik faham agama, bantunya dengan memahamikannya kepada agama. Macam ni. Dia pun membantu namanya. Mesti terkabir nak memerdekakan hamba. Dan zaman tu mesti ada hamba. Dalam konteks zaman kita tu. Nabi kata, bantu orang susah. Sini aku nombor susah bantu. Yang ada minta sedekah dia halu. Jangan. Agak dulunya apa kau mau. Oh, nya pebulak ustaz. Ya pebulak dosanya. Yang penting kita nolong. Kecuali punya madah. Apa guna kau duit minta jang? Kau beli arak. Ya si bahui. Punya madah adalah pakai kami di rumah. Anak-anak kami beli susu apa semua. Padahal nya pebulak. Nya pebulak ya bukan kerja kita. Kita dengarnya minta tolong benda bagus tak? Beri. Kita dapat pahala. Okay? Kita dapat pahala. Sebab ya Nabi madah tadi, mesti dapat melakukan dia tadi, di atas teh, engkau membantu orang yang susah dan orang yang miskin. Orang susah dan orang miskin. Itu banyak kita dengar nak. Facebook. Saya ada duit kembali baju sekolah anak lah. Saya ada duit kembali beg sekolah. Saya ada duit kembali kasut sekolah.
Kita sih sanggup beli 2-3 pasang. Sepasang aja cukup. Okay. Yang nggak mampu kita cari. Selagi kasut dia si usap, dipakainya. Selagi ialah pahala kita mengalir kepada kita. Okay. Mengalir kepada kita. Umat Islam je rajin nolong orang susah. Saya ada orang susah di kalangan umat Islam. Zakat ada. Duit zakat pun ada. Berapa milion duit zakat setahun dikumpul oleh sidak Baitul Mal, sidak Majlis Islam. Coba duit yang dimanfaat ke benar-benar. Saya ada orang miskin di kalangan orang Islam. Bukan aja orang Islam. Duit zakat dia juga boleh diberi kepada orang yang non-Muslim kalau nya susah. Si dilarang dalam Islam. Okay. Membantu mereka. Kalau kebetulannya jiran kita hidup susah, nya non-Muslim. Apakah kita membiarkan orang lain si Islam semua diberi? Dia si ambil kau kafir. Si boleh dalam Islam. Nabi dulu di sekitar rumahnya banyak orang Yahudi. Tidak Yahudi selalu juga memberi makanan kepada Nabi. Nabi pun selalu juga memberi makanan kepada sidak sedekah. Hidup zaman ya toleransi. Saya ada rasisme, saya ada. Tapi orang nuduh Islam tu agama rasis. Orang si tahu sejarah. Islamlah agama yang paling si rasis. Buktinya, yang masuk Islam bukan orang Melayu saja, bukan orang Arab saja. Berbagai-bagai bangsa. Semua bangsa ada. Bilal dinaik Nabi pangkatnya, jadi tukang azan masjid Nabi. Ada pangkat tinggi kepada ya? Saya ada. Masjid Nabawi kini itu di Medina. Nyalah tukang azan pertama. Kedua ada anak buta nama Abdullah bin Maktum. Ya. Itu perlu di eBay pergi ke masjid. Nya buta. Tapi selalu yang azan adalah Bilal. Bila Nabi wafat, meninggal, nya sedih. Nya keluar Madinah. Simut dia Madinah lagi. Kenanya masih terbayang-bayang wajah Rasulullah SAW. Jadi orang Iran apa kena masjid Nabi ada orang bang. Ada bang orang lain. Ini tuju Bilal tu. Cari Bilal rupanya keluar Madinah. Sedih. Berapa tahunnya si bang? Tahun juga. Saya lupa berapa tahun. Dalam riwayat. Tapi akhirnya, nya terlintas di pikirannya, aku nak pergi Madinah. Aku nak azan. Bila nya masuk Madinah, nya terus pergi ke masjid Nabi, nya azan. Terkejut semua orang di kota raya Madinah pada masa saya. Rasulullah telah hidup kembali. Saya tak fikir macam ya. Rasulullah telah hidup kembali. Apa tak kau tu? Enggak kau Bilal ya abangnya? Bilal mata bukan Rasulullah kembali. Aku terlalu rindu dengan negeri yang pernah didiami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahunnya bersama Rasulullah. Okey. Akhlak Nabi akan hebat. Membuat orang semua suka dengannya. Okey. Membuat orang suka dengannya. Baik, sekiranya tidak mampu Nabi Mada engkau membantu orang yang susah dan miskin. Atau, ada atau. Melakukan pekerjaan bagi orang yang tidak reti melakukannya. Orang yang si pandai maulah, kita ajarnya. Macam ni. Si pandai nulis, ajarnya nulis. Sebab ya, jadi cikgu tu pahala besar. Kita dulu ABC pun dilanggar dulu. Dah masa kecil, saya tahu. Akhir kita jadi pandai. Ya jasa siapa? Cikgu. Maka kita perlu menghormati mereka.
Si kira sama ada cikgu kita yang Muslim, non-Muslim. Si kira kita perlu menghormati dan mengenang jasa mereka. Dia juga guru ngaji kita. Dulu kita kenal alif bata. Guru ngaji kita ngajar kita jadi kenal sampai dapat baca Quran. Besar sih pahalanya. Besar. Nabi ngata mungkin siapa nolong orang susah. Kau cari mana orang-orang nak si faham apa kah, si pandai nulis kah, si pandai baca kah, si pandai molah benda tu kah, si pandai molah benda tu. Ajar kalinya. Macam jumburi. Yang atur elektrik. Dawi si pandai tu. Tapi sayangnya Dawi si dia ajarnya, dua bodoh dia ajar. Okay. Dapat jawab pahala. Okay. Mau aku ngajar Dawi lah. Si berasap dah puyuk nasi. Allahu Akbar. Baik. Jadi Nabi kata, atau melakukan pekerjaan bagi orang yang tidak reti, tidak mampu artinya. Melakukannya. Carilah. Sampai si mampu. Si pandai melakui. Ajar melakui. Itulah kita pandai. Pak Pala melakui. Dapat. Dia kan makanan. Jamalah baju. Ajar. Nak apa pemandai kita, curah tak? Sama ada yang bayar, si bayar tu pulang padanya lah. Tapi pahala confirm kita dapat. Pahala confirm untuk bekal mati. Tetap dapat. Dia bertanya lagi, apa pendapatmu sekiranya aku lemah? Kata sahabat yang nanya. Daripada melakukan perkara tersebut. No, ya pun kusik terkabir maulah Rasulullah macam ni. Nyetuk nak lemah benar lah nyetuk. Nabi menjawab, engkau tidak melakukan kejahatan kepada manusia. Cukup. Muka nak ya pusik terkabir, malah ya pusik terkabir, malah tok pusik pandai. Macam tu ya kata Nabi. Kau jangan maulah jahit dengan manusia. Siapa pun manusia. Kau dah siapa maulah kebaikan. Jangan maulah jahit. Jangan ngacu orang, jangan nganuk orang, jangan nyumpah orang. Jangan sangka buruk dengan orang. Ia pun dapat pahala. Wah, hebat. Engkau tidak melakukan kejahatan kepada manusia. Karena sesungguhnya ia adalah satu sedekah yang engkau sedekahkan ke atas dirimu. Wah. Kita sih mau malah kejahatan ya. Pahalanya macam sedekah untuk diri kita. Dapat pahala sedekah. Kita si ngacu orang, si anuk orang, si nyangka buruk dengan orang. Okay? Si caci maki orang, si ngacu harta orang, si ngacu keluarga orang. Kita hidup sendiri. Jumpa kawan, apa khabar? Assalamualaikum, baik. Si ngacu. Orang jadi suka dengan kita, maka pahalanya umpama sedekah. Wah. Coba tak nangga. Dari awal hadis kita baca tadi. Islam, kita nangga, mendorong kita agar bekerja dan berusaha serta berbuat baik jika memungkinkan. Kita disuruh berbuat baik walaupun paling minima berbuat baik ya. Salah satu yang disebut oleh Nabi. Kita membuang halangan di jalan raya. Jika tengah-tengah driving. Ada kayu melintang di tengah raya. Mati jahit dengan tandahnya. Tidak ya. Kati nyempun lah dia. Melanggar kayu. Padan dengan muka. Ayah orang jahit. Nabi nyuruh apa? Ambil kayu ya. Pinggirkan ke tepi. Kau dapat pahala sedekah.
Tengah. Tengah tak ajaran Islam. Cantik. Kalau umat Islam yang mempraktik benda ya, aman damai manusia. Tapi oleh kerana ada umat Islam yang semua mempraktik ajarannya. Yang semayang mungkin rajin. Puasa mungkin rajin. Senin Kamis bersedekah malah. Malah nasi goreng. Malah mi. Malah bubur kacang. Ya besar pahala ya sedekah. Malah ambil makan orang. Okay. Artinya pahala bukan aja di semayang. Semayang ya benda perintah utama. Boleh ditinggal. Tanpa sembahyang, nak lain semua rubuh. Pahala siapat, ya siapat, non siapat. Orang puasa, fisik sembahyang. Ada pahala puasanya? Saja. Karena sembahyang ya ra'sul ibadahnya nyebut. Kepala kepada seluruh ibadah. Sebabnya paling banyak kita pola 5 kali sehari. Kalau kita dah pandai lah salat, kita lakukan. Kita belum pandai, kita belajar dulu. Tengah kita belajar, dikira dosa kita ninggalnya. Karena kita dalam tengah belajar. Baik. Kemudian keutamaan menghulurkan tangan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan yang memerlukan. Keutamanya apa tadi? Dapat pahala sedekah. Bersedekahlah kata Nabi walaupun dengan sebutir korma. Kita enggak ada duit gig korma. Sikit kita mampu makan. Sikit beri dengan kita nanggam biak nasi makan. Miskin Nabi ambil ke kau jang sikit. Walaupun sebutir korma. Nabi kata. Tapi zaman kini tu tak beri sikit korma dengan orang dia nak. Lewat dia lokeknya sikit dengan korma. Fikir beri sekilo. Tak. Sikit yang diberi. Sialah orang anak ya dosanya. Yang penting, ya enggak kita ada. Orang minta kita RM10. Kita enggak ada RM5. Beri RM5. Bagi dua, RM5 kita, RM5-nya. Macam ya. Dapat pahala. Karenanya dia anggap bersedekah. Keutamaan tidak berbuat kejahatan kerana ingin memperolehi redha Allah Ta'ala. Jangan melakukan kejahatan. Karena semua perbuatan baik yang kita polah semata-mata kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana orang muji, baiknya. Ngeso aku beri nak tu, duit tu dengannya. Enggak kau jemuri duit beri aku tu 70, 80, 100. Kau beri kat RM1. Ngeso. Ya kan riak. Bukan kerana Allah. Punya kerana Allah kata Nabi, tangan kiri si tahu nak apa disedekah oleh tangan kanan. Itu sedekah yang paling afdal. Jangan nunggu kamera datang. 100, 200. Pujian orang dapatlah. Ya teh, 1000 sedekah. Loh, bagusnya ya. Padannya ya YB. Tapi pahala dapat. Siapa? Kenanya sedekah kerana pamer. Mempamerkan. Riak lah mau bahasa Islamnya nyebut riak. Bahasa Melayu, pamer. Mempamerkan kebaikan dengan orang. Ngeso lah ke bahasa Sarawak. Ngeso dengan orang mula. Ngeso nak. Ngeso dengan orang mula kebaikan. Siapa pahala?
Supaya kita bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Allah madah ni pahala kau. Malaikat nak nyimpan pahala kita ya. Ditunggah. Untuk pahalanya. Bongkar sigit. Pahalnya tu. Kau maulah bukan kerana aku, kata Allah. Kau maulah kerana pujian orang. Cik pakai. Diperiksa. Sembayang kita pun diperiksa. Ni sembayang kau selamat kau hidup. Mbak, malaikat nak tukang nulis tengok mbak. Tuknya, ya Allah. Tahun 70, sembayang si itu. Oh, lang lupa perayanya nyetuk. Sekali sembayang, sekali si. Tahun 80. Petihah betul baca. Tertib sembahyang, si pandi, si belajar. Menekut-ikut cemajak, si belajar. Semua ya menjadi masalah. Apabila salat kita diperiksa, semuanya okey, ada salah pun salah-salah biasa aja. Si dikiralah. Okey, maka kata Nabi, ibadat-ibadat lain akan diperiksa dengan simple dan mudah. Jalan. Kalau salat lekat, nak lain akan melekat semua. Karenanya tadi kan kita madah ra'sul ibadah. Okey, kepala kepada ibadah sembahyang. Maka sembahyangnya perlu dilakukan sebaik mungkin yang kita dapat. Mesti dapat. Allah si marah lah juga. Aku si dapat Tuhan, belum dapat aku tu. Okey, Tuhan maafkan. Tapi dalam padaya kita terus belajar. Jangan si dapat, lu si belajar sampai ke tua si dapat. Ya berdosa. Islam tu si maksa. Kita lakukan sekadar yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan dalam Quran. Surah Al-Baqarah. Allah tidak memaksa, membebani seseorang itu kecuali apa yang dia sanggup untuk melakukannya. Si sanggup, okey, relax dulu. Jangan maksa. Okey. Kenapa kita maksa? Si ada pahala juga. Kena hati kita berbelah bagi. Nah. Okey, berbelah bagi. Dan kita berdoalah, selalu minta supaya Allah, ya Allah permudahkanlah aku dalam mempelajari cara salat, cara puasa, cara apa. Bantulah aku ya Allah. Allah akan utus malaikat membuat kita jadi mudah. Mula benda jadi mudah, tak senang je rasa. Dengan syarat mohon kepada Allah. Si boleh lepas Allah ya. Apa aja yang kita minta, kecuali benda dosa si bolehlah minta. Menangkanlah aku jadi itu ya Allah, ya si boleh. Biarlah aku kena judi itu, dapat aku beli arak seset. Ayat si boleh. Doa mesti doa kebaikan. Doa dosa si boleh. Kita berdosa, berdoa dengan dosa. Si boleh. Dan seterusnya, istilah sedekah dapat disematkan pada berbagai bentuk perbuatan baik. Apa aja perbuatan baik kita pola, nya dianggap sedekah. Dulu Nordin selalu nyusun selepah luahan. Nak ngetuk lagi. Nyusun selepah luar. Dulu naknya kan suka nyusun selepah. Orang tukang nyusun marah. Tentulah mengari. Kan orang makainya. Ayat satu pahala. Walaupun kita anggap macam kecil. Okey.
Anggap kecil, tetapi dalam Islam, ia dikira pahala. Yang disebut apa? Apa tahu? Islam kan ada 3 amalan yang kita buat ya. Di kita ya, sebagai Muslim. Islam, iman, ihsan. Ya ihsan ya. Nangga benda mengaris, susun, ya ihsan. Selalu disebut oleh Perdana Menteri ya. Madani ya, fokus kepada ihsan. Ihsan maksudnya ya lah. Ada benda berantakan, mengarir, kita susun. Kita sudah melakukan ihsan. Dapat pahala sih. Dapat pahala. Baik orang madah di negeri macam Jepun ya. Peraturannya ketat nak. Kebersihannya, susunannya, selipar dan sebagainya, ada kasut. Setidaknya mengaplikan ihsan Islam ya dalam kehidupan daknya. Berbanding dengan orang Islam pun. Kita pergi ke Europe sama juga. Sampai Yusuf Qaradawi madah apa? Apabila pergi ke London, pergi ke New York dan sebagainya. Aku melihat perbuatan orang sini walaupun negeri kafir, tapi banyak perbuatannya sesuai dengan Islam. Apabila aku lihat di Mesir, negerinya pun jauh daripada Islam. Lemlip bergemeh. Okey. Si malu ya bergemeh kita dalamnya. Metronya ya, tetapi bawah tanahnya. Nang bau gemeh. Sana gemeh panca. Kairo kotor negeri ya. Padahal penduduknya 90% Muslim. Semayang rajin. Ibu kata lagi lah kau semayangnya nak rajin nak. Tapi mempraktikkan perintah Allah yang lain di segi perbuatan, akhlak, tiada. Kecuali Turki. Kita pergi Turki. Turki bersih. Basnya setiap datang ke stesen dicuci. Datang ke stesen, cuci. Bawa boleh jalan. Setiap datang. Okay. Di Istanbul. Ayah lebih bagus daripada negara Arab. Walaupunnya bukan Arabnya, Turki. Lebih bagus. Baik, itulah pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis 305. Hadis 306 kita nangga. Hadis 306. Okey. Hadis 306 ya. Berbunyi Haddasana Hafsu Ibnu Umar. Siapa Hafsu Ibnu Umar? Bini Nabi lah. Hafsah. Gugur tanya. Ibnu Umar. Anak Sayyidina Umar. Apa katanya? Haddasana Hafs bin Umar qala haddasana Syu'bah qala akhbarana Sa'id ibn Abi Burdah sami'tu Abi yuhaddith an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslim sadaqah qala afara'aita illam yajid qala falyamal falyanfa' nafsah wal yatasaddaq qala afara'aita illam yastati' awalam yaf'al qala la yu'id.
Liyu'in. Zal hajah al-malhuf. Qala afara'aita illam yastati' awalam yaf'al? Qala falya'mur bil ma'ruf. Qala afara'aita illam yastati' awalam yaf'al? Qala yumsik anis syarr fa innaha lahu sadaqah. Ya, kata bunyi hadisnya. Hadis 306. Nah, hadis 306. Apa maknanya? Lebih kurang dengan hadis tadi lah. Cuma riwayatnya berbeza. Dan hadis itu hadis sahih, muttafaq alaih. Dua-dua hadis nak tadi pun sahih, hadis nak kedua itu pun sahih. Baik. Daripada Sa'id ibn Abi Burdah, dia telah berkata, aku telah mendengar ayahku menceritakan daripada datukku. Aku, Abu Musa Abdullah ibn Qais, Al-Ash'ari. Ada Ash'ari. Daripada Nabi SAW, wajib atas setiap Muslim bersedekah. Sedekah itu maksudnya zakat. Orang Islam wajib menunaikan zakat. Apa guna zakat? Pakai menolong orang susah lah. 2.5 aja. Mun 100 ringgit. RM2.50 nak zakat. Ni dah banyak. Mun 1,000 RM25 nak. Kita ada 2 zakat. Zakat fitrah nak dibayar kita bulan puasa. Yang ikut harga beras. Tahun tu RM7 berapa? RM7 aja nak. RM7. Ya, nama zakat fitrah dibayar dalam bulan puasa. Setiap keluarga, setiap orang individu RM7. Untuk orang 14 lah. Setahun sekali aja. Lokek apa. Okey. Satu lagi zakat namanya zakat amwal. Zakat harta. Kita ada harta yang kita simpan, cukup haulnya, cukup nisabnya, maka kita disuruh membayar zakat 2.5%. Okay. Kita ada nyimpan duit di bank, misalnya. Cukup nisabnya katalah 3,000. Dan cukup haul, cukup setahun kita nyimpan duit, pakai tak? Masih lemah 3,000. Maka kita wajib membayar zakat 2.5%. 1,000 RM25. 2,000 40 nak. 3,000 75. Banyakkah? Si banyak kalau dibandingkan dengan pahala yang kita dapat membantu orang miskin. Baik. Dia bertanya, apa pendapatmu sekiranya dia tidak mendapati sesuatu untuk bersedekah? Dia ada duit ke beri zakat atau ke bersedekah biasa? Nabi menjawab, maka hendaklah dia bekerja, kata Nabi. Jangan duduk aja. Maka barulah dia dapat memberi manfaat kepada dirinya dan barulah dia boleh bersedekah. Si bekerja angok-angok je. Nabi kata, muka dah si terkabir bersedekah, cari kerja nun supaya kau dapat bersedekah. Sampai cemia sekali. Kita dengan Islam tu toleransi dengan orang miskin, orang segala macam. Membantu. Hatta yang kita ada ya, adalah pinjaman. Kadang-kadang kita tu menganggap gaji yang kita dapat, duit yang kita oleh berniaga dan sebagainya, bisnes,
kita fikir milik kita 100%. Tidak. Dalam Islamnya bukan milik kita 100%. Dalam ia ada duit zakat. Kita wajib tunaikan. Dalam ia kita ada sedekah. Kita nolong orang susah. Okay. Dalam ia ada untuk menafkah keluarga. Banyak benda dalam. Apabila kita lokek, zakat si meri, macam-macam ya alasan. Zakat harta, zakat perniagaan, si diberi. Zakat fitrah, berinya kali kena murah, RM7. Okey. Bagi sikit. Nafkah pun si berapa diberi. Allah tarik. Bila dia tarik, macam mana jadi? Yang dulu kita dapat pendapatan yang begitu banyak, tiba-tiba merosot. Kena Allah tarik. Lama dah aku beri amanah dengan kau, dapat duit banyak. Ku tunggu, Tuhan, kelak adanya untuk beri. Si beri juga. Tunggu tahun, si beri juga. Si beri, Allah tarik. Bila Allah tarik, dah. Nak dapat balik dia bukannya senang. Wahai Nabi madah, apa pendapatmu sekiranya dia tidak mendapati sesuatu untuk bersedekah? Nabi menjawab, maka hendaklah dia bekerja. Maka barulah dia dapat memberi manfaat kepada dirinya, untuk diri nyempun, ke makan, ke minum, ke apanya. Dan barulah dia boleh bersedekah dengan duit dia tadi. Dia bertanya lagi, orang tu nak si habis tanya itu. Apa pendapatmu sekiranya dia tidak mampu atau tidak dapat berbuat apa-apa? Siapa maulah apa-apa? Si mampu. Nabi madah, hendaklah dia menolong orang yang mempunyai hajat yang ditimpa kesusahan. Dan tolong baiki jambatan yang menuju ke rumah kita. Rubuh kena banjir ya. Tolong kita dengar, pergi. Tolong. Nombor duit siapa? Si kerja. Tolong dengan tenaga. Ada orang aku nak malah tu tapi si ada idea. Aku ada idea. Beri idea. Kau nak bisnes apa? Idea tu. Beri idea ya pun dianggap pahala. Menolong dengan keringat, dengan tenaga pun dianggap pahala. Cik ada bermodal dengan duit. Tenaga dengan idea. Cik ada perlu duit. Sampai cembiar sekali Mesti ada kerja katanya, maka tolonglah orang dengan tenaga, dengan idea yang baik untuk dapat memberi manfaat kepada mereka. Taklah dia bertanya lagi, belum habis tanyanya. Apa pendapatmu sekiranya dia tidak mampu atau tidak dapat buat? Si mampu, duit si ada, tenaga pun si terkabir, lemah, idea pun si ada. Gimana? Si pernah belajar, si ada idea apa-apa. Okay. Nabi menjawab, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Ya. Mau ada orang berbuat jahat, cibuhlah ke daerah kita, olahlah kebaikan. Nah, nasihat aja. Cukup. Nyuruh homolah
sesuatu kebaikan pun dapat pahala. Si bermodalkan duit, si bermodalkan fikiran, si bermodalkan tenaga. Cuma madah berbuatlah kebaikan. Juga sudah dianggap satu pahala. Dia bertanya lagi, apa pendapatmu sekiranya dia tidak mampu atau tidak dapat buat? Nabi menjawab, dia menahan diri daripada melakukan kejahatan. Itu yang paling finalnya. Yang nak nolong duit, siapa nak nolong dengan fikiran, siapa dengan tenaga, siapa nolong lemah. Nak nyuruh amalah kebaikan pun siap dapat juga. Kena nyempun siap apa betul juga. Apa kata Nabi? Dia menahan diri daripada melakukan kejahatan. Jaga diri empun aja. Dah si terkabir semua tak nak. Jaga diri kau jangan maulah jahit dengan orang. Mau ada terlintas nak maulah jahit, nyahkan dari fikiran. Istighfar, astagfirullah. Apalah aku tak mikir benda jahit. Kalau ada hasutan-hasutan daripada syaitan dalam otak kita nak ada, cepat-cepat kita astagfirullah. Aku mohon ampun ya Allah. Karena kita kita akan terekod-rekod apa yang dipadahnya. Maka kata Nabi, cara yang paling akhir, final, Datuk siap berapa, Datuk siap dapat, Datuk siap dapat malah, Datuk siap dapat malah, siap ada duit, siap ada tenaga, siap ada tu. Semua siap ada. Ujung sekali Nabi madah, dia menahan diri daripada melakukan kejahatan, maka sesungguhnya ia adalah satu sedekah bagi dirinya. Dapat pahala juanya. Mula untuk dirinya pun. Nahan diri yang malah jahit dengan orang. Pun dikira pahala. Dah tak si terkabir semua ada si apat. Hebat tu. Hebat sekali hadis RM2 dah kita baca hadis tadi. Okay. Kemudian kita lihat habislah hadis berkaitan dengan kewajipan menolong orang yang teraniaya. Kita ada hadis baru yang bertajuk Babu, bukan surat 6 Man da'allah ayyuhassina khuluqahu. Bab pada menyatakan orang yang memohon kepada Allah agar dielokkan akhlaknya. Ada berdoa kah? Ada si berdoa. Masa ni kita suruh berdoa, tika pakai baju. Tak ada doa dari Nabi. Kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masuk aja. Bismillah, masuk aja. Seperti mana kau telah mencantikkan kejadianku, ya Allah, perelokkanlah akhlakku. Khususnya kalau kita nak berdepan dengan orang ramai, kita nak berucap, kita nak apa, speech ke apa, kan nak bertemu, bagus ya. Seperti mana kau memperelokkan kejadianku, upaku, perelokkanlah akhlakku. Okey. Macam mana bunyi hadisnya? Haddatsana Muhammad ibnu Salam namanya. Muhammad ibnu Salam. Okey. Qala akhbarana Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari an Abdurrahman ibni Ziyad ibni An'am an Abdurrahman ibni Rafi' at-Tanuhi an Abdullah ibni Amrin anna Rasulullah SAW kana yuksiru ayyad'u Allah Allahumma inni as'aluka as-sihha. Itu doa dia ajar Nabi. Wal iffah wal amanah wa husnal khuluq wal ridha bil qadar.
Ada 5 Nabi minta. Ngajar kita minta. Apa katanya? Daripada Abdullah ibnu Amru, bahwasanya Rasulullah selalu membanyakkan doa. Ya Allah, bunyi doa Nabi ya. Hamba memohon kepadamu akan kesehatan. Minta kesehatan dulu. Sehatkanlah aku ya Allah. Di samping kita berubatlah. Nak makan pil, baca bismillah. Kena yang ubat sebenarnya Allah. Pilnya cuma perantara aja. Okay. Yang nyuruh kita sehat adalah Allah. Memang ajal kita belum sampai. Menajal kita sampai sebotol pun ubat makan tak mati juga. Lagi cepat mati. Sebotol. Ya Allah, hamba memohon kepadamu akan kesehatan, kehormatan. Kita orang Islam adalah orang yang terhormat. Kekalkan kehormatannya pada diri kita, pribadi kita, penampilan kita, cara kita bergaul, bersosial. Nampak yang kita adalah manusia terhormat. Jadi mudah dipelekehkan oleh orang lain. Perlu dijagalah penampilannya. Image kita, status, prestige. Perlu dijaga semua. Pakaian kita sesuai dengan tempat kita pergi. Ya, cara mengekalkan kehormatan. Amanah. Bila orang beri amanah dengan kita tunaikan amanah. Okay? Tunaikan amanah. Beri RM100, beri dengan ya RM50 tak beri. Ya si amanah. Yo. Duit raya weh. Duit raya beri dengan nyetuk RM400, beri dengan nyetuk RM400, beri dengan nyetuk RM300, beri dengan nyetuk RM1,000. Sampai kat RM100. Main. Mujur terbuka tak kita nangga nak ianya. Nangga laporan. Laporan. Ada orang tu dia beri RM400. Pergi sampai dengan tedah kat RM200. Geng-gengnya dapat banyak. Dia orang si amanah namanya. Okay? Si amanah. Akhlak yang baik. Itu sebut akhlak. Redha dengan kadar ketetapan Allah. Redha benda yang Allah tetapkan ke kita. Ialah kadar manusia tu. Si sabar. Bila dia beri penyakit, ngeluh, nak tu pasal. Ada nangis. Kelakar senanglah kita ada redha dengan kadar tu. Cuba mu kena kita pun. Si semua orang dapat redha. Sebab ya nilai redha yang tinggi dalam Islam. Pahalanya besar, balasan di akhirat kelak. Kenanya redha dengan takdir yang Allah tentukan kepadanya. Kadang-kadang takdir si bagus. Takdir jadi hidup miskin misalnya. Ditakdirkan oleh Allah kita jadi sakit pada sembuh-sembuh. Ini. Memang menyakitkan. Kesejukan sebini, kesian tidak. Daya kurus. Itu 5 perkara tadi. Yang disebut di dalam hadis 30 berapa tadi? 307. Apa anjuran dalam hadis itu? Anjurannya kepada seorang agar memohon kepada Rabb-nya berbagai nikmat. Allah suka. Allah paling suka orang si Muhammad berdoa. Orangnya dianggap sombong.
Macam si merlu Allah jadinya. Allah paling suka berdoa lah banyak-banyak. Barang tak hilang pun minta Allah juga. Ya Allah, selipar aku hilang. Tunjukkan aku di mana tempat selipar aku itu. Andainya si dapat juga dah diambil orang, aku anggapnya sedekah. Kan? Bukan agak bomo. Saya hilang selipar agak dukun. Dukun ada dalam mangkuk saya ini. Selipar kau dicuri oleh orang kampung Ilir. Kampung Ilir kami. Sependak kampung Ilir. Kampung Surabaya. Akhirnya tu setiap bertemu orang kampung Surabaya, menjus muka. Ia memicu kepada permusuhan antara manusia. Ia di antara sebab Islam melarang kita ngagak dukun dan bomo. Ada benda hilang, ada benda apa? Minta nun, yang maha tahu. Siapa yang maha tahu? Allah. Kadang-kadang silahnya kini-kini, 2-3 hari bergaya, kita minta, ya Allah tunjukkan. Sekiranya sudah dipakainya, kira sedekah je lah. Tak dapat pahala. Nak dicuri, tak jadi sedekah. Kerana kita telah merelakan. Merelakan. Jadi semua benda minta dengan Allah. Ia yang paling Allah suka. Tak nangka muka, tak lancar cermin. Kacak aku tu. Ya Allah, kacakkanlah aku lagi. Dapat pahala. Jangan kau kacakkan muka aku aja Allah. Kacakkan perangiku. Jadi manusia yang beriman. Minta. Okay. Cuma kadang-kadang kita orang Melayu tu suka ngamin doa orang. Mun imam si berdoa, lu si, lu angkat, lu pulang. Mun imam berdoa, bawa amin, amin belakang. Sepatutnya doa masing-masing. Karena nak pinta saya, si sama dengan nak pinta oleh Idris. Si sama nak dipinta oleh Joe. Idris kan nama kita nak. Lupa. Joe, si sama. Si sama dengan nak pinta oleh bos kita tu, Nordin. Si sama. Kita ada minta secara personal. Nah, kita minta apa aja lah. Kita ketika salat seorang diri di rumah. Doa. Nak tidur, doa juga. Supaya kita dipelihara oleh Allah Ta'ala dalam tidur kita daripada sihir. Kan orang sakit hati kita saya tahu. Ku hantar sihir ke rumah orang ya lu. Habis. Jauhkanlah kami daripada sihir, daripada polong, buatan orang, puluh dan sebagainya. Santet, ilmu hitam. Baik ada beri Nabi ngajar kita ya. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sikit a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca 3 kali sebelum kita tidur. InsyaAllah kita tidur dalam aman. Apapun perbuatan jahat orang nak melalui sihir kah, melalui ilmu hitam kah, InsyaAllah dapat ditangkis dengan bacaan zikir itu tadi. Baik, anjuran kepada kita agar memohon kepada Rabb-Nya berbagai nikmat. Nikmat pinta juga. Kita sakit gigi, ni ada nyaman makan tak? Nginyak belah tu. Kita biasa nginyak belah ya. Nginyak. Dia biar tadi. Si kenyang perut. Minta. Ya Allah sembuhkanlah gigiku. Supaya aku dapat makan seperti biasa. Sampai nak ya pun kita disuruh minta. Sila perlu terkira kaum nadah tangan. Lah mati kita aja.
Bukan semua doa ditadah tangan. Ada doa perlu ditadah tangan. Ada doa perlu ditadah tangan. Berbagai nikmat dan sifat yang telah disebutkan dalam doa Nabi di atas tadi. Apa yang pertama Nabi minta? Sehat. Allahumma inni as'aluka sihhah wal afiyah. Ya Allah, aku mohon padamu supaya badanku sentiasa sehat. Supaya aku dapat berbakti kepada-Mu, ya Allah, dan berbakti kepada manusia sekitarku. Biar aku sehat. Dapat meneruskan maulah pahala. Ada doa dia jalan. Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Wa'afini fi sam'i. Sehatkanlah pendengaranku. Wa'afini fi basari. Sehatkanlah penglihatanku. Kan ada orang tiba-tiba jadi buta, jadi pekak, jadi apa. Maka kita awal-awal berdoa, minta Allah pelihara anggota kita. Ya. Allahumma afini fi badani, wa'afini fi sam'i, wa'afini fi basari. Si pandai bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Apa aja bahasa, Tuhan faham. Bahasa Bidayuh, Tuhan faham. Bahasa Iban, Tuhan faham. Bahasa Cina, Tuhan faham. Karena bahasa ya semua dicipta oleh Allah. Coba ya, sama ada tadi, Islam tak resist. Kita boleh berdoa dengan apa aja bahasa. Cuma dalam semayang sih boleh. Luar semayang, kalau berdoa bahasa apa silakan. Dalam semayang perlu standard lah. Semua pakai bahasa Arab. Di luar semayang, boleh pakai bahasa apapun. Si ada dilarang. Malah lebih bagus. Kerana kita faham apa yang kita minta. Kemudian Nabi minta apa je tadi? Iffah. Apa iffah? Kehormatan tak? Kesucian diri. Suci diri. Tidak ada bertumpuk dosa. Saya ada dosa, kita awal-awal minta ampun. Jadi dosa asyik bertumpuk. Kita sentiasa suci. Tadi kita terpulah dosa, mengumpat orang. Ya Allah, aku tadi mengumpat orang. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Rabbi. Ya Allah, aku terminum minuman haram. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kini minta. Allah suka orang macam ni. Yang tunggu esok lusa. Mungkin esok lusa kita mati. Kena mati kan kita sih tahu bila. Bila-bila masa yang datang. Supaya jiwa kita sentiasa suci. Dengan berzikir juga boleh menyucikan hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Nabi. Kata Allah. Sesungguhnya dengan selalu berzikir kepada Allah dapat mensucikan hati dan menenangkan jiwa kita. Apa zikir? Kat semayang kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Paling sikit 10 kali. Paling banyak 3/3. Makna ya. Itu makin tu. Itu 3, 3, 3, 3. 3. 15. Ulang kali kedua. 30. Tambah 3. 3/3. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir. Tahu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La hawla wa la quwwata illa billah.
La haula wa la. Kena zikir penting. Nya menenangkan dan mensucikan jiwa kita daripada dosa-dosa. Dosa habis olehnya. Kan Nabi madah, siapa berzikir 33 kali. Lepas salat, subhanallah. 33 kali, alhamdulillah. 33 kali, Allahu Akbar. Allah hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Habis. Jadi kita sebagai orang Islam, dah set dah dosa lagi. Mungkin kita nak rajin beribadat. Kita nak mati pun si takut. Kena. Kita dah ready. Yang takut mati, nak si ready. Banyak nak belum ditaubatnya. Nah. Mati bukan apapun. Mati hanya pindah daripada alam dunia ke alam akhirat. Ya kematian. Sama ada kita sukses, berjaya, aman daripada seksa di akhirat, atau kita kena seksa. Itu pulang kepada amal yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau baik amal kita, banyak kita berzikir, banyak kita beribadat kepada Allah Ta'ala, Allah ampun dosa kita, maka kita selamat dalam kubur kita. Bawa nama kita rest in peace. Tongkar rest in peace tapi kape. Kan pelik. Wah, Islam ni ada engkau rest in peace. Karena kita sih tahu. Apakah kita rest in peace ataupun sebaliknya. Kita sih tahu. RIP. Nak, engkau. Ni kau tahu nya rest in peace. Buka kubur. Okay. Cuma sebagai doa lah. Orang yang hidup. Orang mati tu orangnya sayang. Nah, bapaknya mungkin. Ini semua ingin kebaikan kepada orang tuanya. Maka ringkahnya dia RIP, rest in peace. Cuma satu pengharapan aja. Apa yang terjadi dalam kubur saya tak tahu. Tapi Islam ada memberitahu apa yang terjadi dalam kubur. Baik. Kemudian kita lihat apa lagi yang Nabi minta? Wal amanah. Jujur. Amanah. Si nipu, si khianat. Dia amanah. Bila kita ada beri amanah, sampaikan amanah. Sampai kata-kata sama juga. Mungkin namu jemburi lah. Kisah salam kanya Awak lah. Temunya jemburi. Jemburi. Dawi tak kisah salam dengan kita. Pinjam dah kau sombong. Dia tambah sih khianat. Jemburi putih dengan sikit salam rindu. Dengan mana sombong. Maka aku selalu ngatur letterik siya. Nak aku ditepadah yang sombong. Belah marah. Jadi orang si amanah akhirnya mencetus perkelahian. Ya di segi kata-kata. Belum lagi segi duit, segi harta, segi amanah-amanah yang lain. Baik. Dan yang seterusnya, akhlak yang baik. Kita minta, ya Allah. As'alukal akhlaqul karimah. Ya Allah, aku mohon padamu supaya aku berakhlak mulia, moral baik. Dengan orang, dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang, dengan keluarga, dengan jiran tetangga. Jadikanlah aku orang yang berakhlak mulia. Minta dengan Allah. Allah suka. Kenanya untuk memperbaiki diri kita. Jangan sih dipinta. Okay? Kemudian keredaan kepada takdir. Dah takdir Allah dengan aku. Tapi aku berusaha lah berubat. Allah takdirkan aku sakit mata, sakit telinga, sakit hidung. Ya Allah, aku reda atas penyakit yang kau beri. Tapi sebagai hamba,
Memang aku sedih, aku kan manusia. Tolonglah aku ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ini. Di samping aku berubat dengan dokter. Karena berubat disuruh Allah. Sebagai usaha. Tapi jangan bergantung dengan ubat. Yang dilarang bergantung. Berubat sih dilarang. Bergantung. Aku tak muku si sempat makan ubat jantung, tak mati dah. Aku malam tu tak. Orang bergantung ubat. Padahal ajalnya siapa beri? Allah. Bukan ubat. Makan ubat bukan pun Allah nyokong mati juga kamu. Ya kepercayaan kita orang Islam. Yang backing kita sebenarnya Allah. Semua benda. Saya tu ustaz sehat, kami berjogging di pustaka setiap pagi. Ya saya tak sehat tangga kita tu. Ada juga nak tengah jogging mati, ada sih. Tengah jogging gugur mati. Maintain mati. Mau benar sokannya dapat mempertahankan mati, tentulah orang-orang ahli sokan siapkan mati. Pemain bol Malaysia nak ulung dulu. Mota dah hari. Sebenarnya akhir hidupnya. Padahalnya sokan juga. Yang sakit nak gegar. Apa nama tu? Parkinson. Diubat di London. Siapa diubat. Akhirnya lu mati. Muhammad Ali. Nak masuk Islam. Pemain bapa kami orang dikalah. Dalam boxing. Patutnya, kan dah sokan banyak deh. Sehat lah. Tapi sakit Parkinson juga sampainya mati si baik. Artinya, yang sebenarnya kita belum mati ya, adalah ajal kita memang belum sampai. Mun ajal kita sampai, kau sehatkah? Kau sakit? Kau terguguk kah? Kau cemene kah? Kau tetap akan mati. Itu kepercayaan kita orang Islam. Okay? Kepercayaan kita orang Islam. Semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil keredaan pada takdir. Okay? Keredaan pada takdir. Okey, sampai hadis yang ke-308 insya-Allah kita sambung minggu depan. Sekat aja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.